video tu. Kita rekodkan dulu. Lepas tu kalau rasa data tu heavy sangat, so nanti boleh off lah. Okay, on kan dulu video tu. Harap tak ada yang tengah drive lah ya. Yang lepas tu ada yang drive lah, apalah semua tu. Okay, turn on the video. Ini kalau dalam pertandingan 100 meter memang dah kena DQ lah awak ni semua. Dia punya apa nama tu event start pukul 11, pukul 11 8 minit belum sampai. Aduh ya, ini atlet ke apa benda ni semua ni. Patutnya atlet ni semuanya on time Ini muka bangun tidur pun ada. Okay, masih lagi ada beberapa orang yang belum masuk tu. Okay, on dulu video sekejap. Yang lain mana? Onkan video tu. Doktor. Saya sekali dengan Fatin boleh? Fatin, kenapa dalam satu bilik ke apa? Serumah. Oh, okey. Tapi tak nampak pun muka dia. Kejap. Ni rumah kat mana? ATM ke apa? JB, Tampoi. Okey. Yang lain mana? Cepat. Aduh, patutlah apa ni sukan kat Malaysia ni tak maju. Semuanya lambat aja. Okey, alright, sambil tunggu tu, sambil video turn on video tu sebab ni semuanya lambat Harap-harap ni lambat ni pasal internet connection lah bukan lambat memang jenis lambat Ada orang ni memang jenis lambat jadi tak boleh nak buat apa kecuali dia ubah sendiri jadi tak lambat ni ada lagi seorang lagi belum masuk ni, 2 orang. Okey, kalau tengok ni ada lagi 2 belum, 2 orang lagi belum. So hopefully nanti semua dapat masuk lah. Right, tugasan yang saya minta baca tu dah baca dah. Dah baca.
assessment artikel. Dah tak baca lah. Okey, tak apalah. Nanti bacalah pelan-pelan. Okey. So, hari ni kita cuba tengok lagi dia punya perbincangan. Ni saya share sekali ni. And hopefully dapat tengok. Nah, ni ada beberapa yang saya dah update dalam e-learning tu. Ni lepas ni kalau rasa video tu jadi heavy, boleh turn off the video lah. Semua dah ada dekat sini. Ni kelas yang hari tu pun ada di sini. Kalau nak tengok balik, kita dah ada 2 sesi tu. Hari ni kita nak tengok beberapa perkara yang lepas saya dah minta you baca tentang penyelidikan saintifik tu. And sekarang ni kita cuba tengok yang ini. Okey, yang lepas tu saya dah cuba tunjukkan berkenaan dengan penyelidikan saintifik. Sekarang ni kita cuba fokuskan secara spesifik perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelidikan, proses melaksanakan penyelidikan. Jadi hari ni kita cuba nak tengok berkenaan dengan macam mana kita mengenal pasti masalah supaya dia dapat digunakan sebagai kita punya bahan penyelidikan dalam projek sarjana muda kita lah, PSM. Jadi dalam proses kita mengenal pasti masalah tu, ada beberapa perkara yang saya rasa kita kena faham. Kita kena faham supaya kita dapat kenal pasti dengan jelas dan selepas itu kita bolehlah mencadangkan apa yang kita nak buat, macam mana kita nak buat dan bagaimana kita nak buat dan sebagainya. Kenapa saya kata macam tu? Sebenarnya dalam mengenal pasti masalah ni, ia merupakan satu tahap yang sangat penting, tahap yang sangat penting dalam satu-satu penyelidikan. Bukan semata-mata populasi, bukan semata-mata instrumen yang digunakan, bukan semata-mata analisis data yang kita lakukan, tetapi dia bermula daripada permasalahan yang kita nak kaji. Kalau kita tak dapat nak mengenal pasti, mengemukakan masalah yang kita nak kaji itu sebagai penting untuk dikaji, jadi kalau kita buat nanti pun orang kata you tak identify masalah dengan betul. Masalahnya sebenarnya kalau ditengok you tak payah buat pun. Orang lain dah buat and then tak nampak dia punya kepentingan dia. Bukan masalah you kumpul data, you collect data, you buat eksperimen. Bukan masalah itu. Tetapi kalau you buat juga, maknanya nanti kita buat eksperimen, kita kumpul data, ini sesuatu kerja yang sia-sia. Kerja yang sia-sia. Sebab itu dalam hal mengenal pasti masalah, sangat penting. Sangat penting. Supaya kita dapat memberikan penjelasan ataupun penerangan kenapa kita nak buat masalah tersebut. Nah inilah. Kalau ada pertanyaan nanti tanya saja maklumkan dan tanya. Nah, ini cerita tajuk kajian. Sebelum kita sampai kepada peringkat ini, mengemukakan tajuk tajuk apa kita nak buat dalam sesebuah kajian. Sesebuah kajian tu kita kena pastikan bahawa kita kenal pasti dulu masalah. Jadi kalau you tengok dekat sini berkait rapat dengan persoalan yang dikaji, intipati isi penyelidikan yang akan dihasilkan, ringkasan pernyataan masalah berkaitan dengan sorotan kajian. So jadi kalau you perhatikan dekat sini sebelum kita mengemukakan tajuk ini, kita perlu buat perkara-perkara ni iaitu macam sorotan kajian ataupun tinjauan literatur. Dan tajuk yang kita kemukakan nanti mestilah sesuai. At least kalau kita kata dianya bercerita tentang pemboleh ubah. Saya dah minta buat pemboleh ubah tu kan.
Yang ada dalam kan, forum dah kan? buat kan? Dah. Okay, so at least kat situ you nampak lah apa boleh ubah, maksudnya apa dan sebagainya lah. Dan kalau you perhatikan dekat sini, bila sebut pun boleh ubah ni, kenapa kita nak kaji? Sebab daripada kita punya tinjauan literature tu, kita kenal pasti kenapa masalah tersebut berlaku dan bagaimana ianya berlaku. Itu kenapa kita kata pun boleh ubah dalam sesuatu tajuk itu sangat penting. Dah pernah tengok ini tak? Apa ni pusat sumber UTM tu? Dah pernah tengok belum? Library kat tu kan? Pusat sumber UTM tu kan? Yang di bawah tu, sebelah Dah. tu. Dah biasa tengok situ lah. Hmm. Kalau you perhatikan dekat situ, you tengok dekat situ, macam sini kan, sebab saya tunjukkan lah. Okay, kalau you tengok dekat sini, sebenarnya nak mengenal pasti ni, you cuba saja dekat sini lah. Contohnya kemahiran apa, you nak tengok apa, kemahiran bersukan contohnya lah. Nak tengok ada tak kajian berkaitan dengan sarjana muda, sarjana tik ni ya. Kalau ada, kita tengok kat sini. Kemahiran bersukan. Cuba kita tengok. Ada tak? Okey, tak ada. Macam ni lah. Maknanya kita cari kat situ. Katalah kita nak tengok kemahiran. Okey, kemahiran. So, jadi macam itulah kita cuba cari. Ini kalau pusat sumber lah. Pusat sumber kita punya school. Kita punya school. Sekolah pendidikan. So kat sini you boleh nampak kajian-kajian berkaitan dengan kemahiran. Katalah you tengok kat sini sukan. You tengok lagi ada tak sukan. Then ni pun ada jugalah macam ni kan. Daripada sini you boleh nampak. Okay, you tengoklah satu-satu. Dia kena macam inilah, kena belajar, tengok and then cuba dapatkan idea. Right? Katalah kita nak tengok salah satu ya, membangunkan mesin pelancar bulu tangkis tahun 2012. So kita tengoklah apa benda yang ada di sini. So inilah dia. Jadi you nampak dekat sini kajian-kajian lepas yang pernah dibuat oleh pelajar terdahulu berkaitan dengan permasalahan ini ya. Now kalau you perhatikan, cuma nak tunjuk ni ya. Membangunkan sistem pelancar bulu tangkis untuk latihan latih tubi pukulan smash dalam sukan badminton. Jadi saya ambil contoh macam ni ya. Ni tajuk. Bila dah cerita macam ni, ini merupakan tajuk. Jadi kalau kita lihat tajuk ni, kajian ini cuba membangunkan sebuah mesin, sebuah mesin pelancar bulu tangkis dalam aktiviti latih tubi pukulan smash. Jadi kalau you tengok tajuk macam ni, paling tidak you akan perlu faham bahawa pertama yang pengkaji ini perlu fikirkan adalah kenapa dia nak bangunkan mesin pelancar bulu tangkis. Okay, itu persoalannya. Kenapa dia nak bangunkan mesin tu? Ini dia kena cari daripada kajian-kajian lepas. And then dia kena tengok juga variabel berikutnya iaitu latih tubi pukulan smash. Latih tubi pukulan smash. Kenapa dia set latih tubi dalam pukulan smash, membuat pukulan smash? Sebab dalam badminton ni macam-macam jenis pukulan. Ada drop shot lah, drop lah, lob lah, apa semua tu, nama-nama pukulan tu. Jadi kenapa dia setkan pukulan smash? Ini dia punya cerita. Jadi kalau you tengok tajuk ni, yang pasti pengkaji ni perlu mencari maklumat ataupun perlu meneroka. Itu perkataan meneroka.
Dua variabel iaitu mesin pelancar bulu tangkis, and then satu lagi perkara yang berkaitan dengan latih tubi ataupun pukulan smash. Ini satu contoh. Itu dia punya keadaan dia. Jadi kalau you perhatikan balik sini, ada lagi tak? Ya, tengok. Okay, and mana lagi? Saya ambil lah mana-mana jadikan contoh. Yang baru sikit lah. Right, yang tu agak lama. Mana yang 2018 ni? Ke orang dah tak datang UTM ke apa? Sekejap Okay, cubalah ambil ni ya. Analisis perlawanan bola tampar wanita di antara pasukan Universiti Malaysia dengan pasukan Universiti Thailand, right? So ini satu lagi contoh ya. You tengok dekat sini ya. Dia punya abstract dia, kalau you perhatikan, kajian ini dijalankan mengenal pasti faktor-faktor, faktor-faktor. You perhatikan dekat sini kan. So maknanya dia mesti ada sebab sesuatu kajian itu dibuat. Macam sini dia kata analisis perlawanan bola tampar wanita di antara pasukan Universiti Malaysia dan pasukan Universiti Thailand. Apa faktor-faktor? Cuma dekat sini kalau you perhatikan dekat sini, you dah boleh nampak dah siapa dia punya sumber data yang akan dicari oleh pengkaji. And then apa yang ingin dikaji iaitu perlawanan bola tampar wanita antara Universiti Malaysia dengan Universiti Thailand, Universiti Thailand. So apa faktor yang mempengaruhi kemenangan? Jadi kalau dekat sini yang you perhatikan, data yang dikemukakan ini dia bercerita tentang, you tengok dekat sini ya. Dapatan kajian mendapati ciri fizikal. Ini satu. Ciri-ciri fizikal pemain universiti. Alright. Kalau you perhatikan dekat sini, dia melihat ciri-ciri fizikal. Ciri-ciri fizikal. Okay. Dia kata lebih tinggi daripada pasukan Universiti Malaysia. Agaknya Malaysia ni banyak makan nasi lemak dia berbanding Siam ni. Orang Thailand ni mungkin dia makan beras Siam. Jadi mungkin dia lebih tinggi. Tak tahulah, ini dia punya kajian. Jadi inilah yang kita maksudkan bila kita buat kajian tu. Kita menggambarkan apa fokus ataupun permasalahan yang ingin dikaji. So itu tajuk kajian. Tapi sebelum pergi kepada tajuk tu, saya nak cerita berkenaan dengan permasalahan dalam penyelidikan. Masalah penyelidikan. So, kalau you perhatikan dekat sini, masalah penyelidikan ni penting, perlu dikenal pasti. Contoh yang kita berikan tadi tu, yang kita berikan ni, kenapa dia nak kaji ni? Itu soalannya kan. You pun sendiri, bila you baca ni, you akan timbul satu soalan. Kenapa you nak kaji? Apa masalahnya? Right? Apa masalahnya? Dia nak lawan ke? Dia tak nak lawan ke? Hari ni lawan, besok dia lawan lagi ke? Apa masalah? Tak ada masalah. Itu yang perlu dikemukakan dalam latar belakang masalah. Right? Kenapa you nak buat? Contoh macam ni kan, bola tampar. Jadi kalau you baca nanti, mungkin you akan dapat lihat kenapa dia nak kaji. Satu daripadanya mungkin dah 10 tahun dah pasukan bola tampar Malaysia lawan Thailand ni tak pernah menang. Okay, tak pernah menang. Itu satu faktor. Okay, satu faktor. And then, kalau you tengok lagi, kalau itu antara Malaysia dengan Thailand, right? Lepas itu, mungkin dia dapatkan data berkenaan dengan prestasi pasukan universiti Malaysia dibandingkan dengan Universiti Thailand. Right? Kalau diperhatikan Universiti Thailand ni pada peringkat dunia, mereka ni paling tidak masuk semi-final contohnya. Malaysia, first round habis. So itu satu daripada perkara yang boleh juga dimasukkan. Tadi pertama, dah berapa tahun dah Universiti Malaysia ni lawan dengan Thailand ni tak pernah menang. Mungkin tak pernah menang pun. Bukan 10 tahun. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah menang. So timbul satu persoalan dalam fikiran pengkaji. Kenapa boleh jadi macam tu?
Apa susah sangat ke nak lawan Thailand ni? So jadi pengkaji ni dia akan meneroka kajian-kajian lepas, data-data dan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan itu, iaitu bola tampar wanita antara Malaysia dengan Thailand, untuk dipaparkan, untuk dibincangkan. Jadi kalau katalah ada data statistik 10 tahun Universiti Malaysia dan Thailand ni berlawan bola tampar wanita ni, mungkin you boleh masukkan kat situ, right? Boleh masukkan. Jadi mungkin data statistiknya daripada analisis statistik itu dapat digambarkan selama 10 tahun tak pernah menang. Itu kalau secara umum you analyze, buat analisis dalam bahagian mengenal pasti masalah. Kemudian satu perkara lagi yang you boleh kemukakan juga adalah dari segi skor. Katalah you nak pergi kepada yang lebih detail. Tahun 2010, perlawanannya ada berapa kali? Ada 5 kali lawan sepanjang tahun 2010. You analyze. Kan semua kalah je kan, tak pernah menang. Okey, skornya macam mana? Detailnya. Itu pun perlu dianalisis. Sebab kenapa kita kena buat macam tu? Supaya timbul satu persoalan yang sangat menarik untuk dikaji. Jadi bila orang baca pun, lah 10 tahun lawan tak pernah menang. Lepas tu you tunjukkan dalam perbincangan itu analisis statistik ke ataupun data-data skor ke melibatkan perlawanan antara pasukan Universiti Malaysia dengan Universiti Thailand ni, you boleh buat analisis. Itulah dia yang perlu dibuat, untuk memperkenalkan ataupun mengemukakan permasalahan yang ingin dikaji, Itulah dia yang paling penting. Kalau tak nanti kita tak dapat nak tunjukkan kenapa kajian tersebut dilakukan. Saya punya cadangan, you nanti cuba baca kajian ni, kajian apa nama ni? Analisis perlawanan bola tampar wanita ni, kajian Wong Sin Yin ni, mungkin you punya senior ni. You tengok dekat situ. Mana dia tadi? Ni katakanlah ada dia punya ni. Saya pun tak pasti adakah you dapat baca semua sekali. Sekarang ni saya nak you buka ni kajian ni, ataupun saya tak pasti tak dapat lah ya. You tengok pada bahagian pengenalan dan juga latar belakang masalah. Right? Latar belakang masalah. Okay. Ini yang saya katakan tadi. Right? Kalau you perhatikan dekat sini, you tengok ya. Ini latar belakang masalah dia. Saya cuma nak tunjukkan supaya you tidak mengulangi kesalahan yang sama. Okay? Kesalahan yang sama. Latar belakang dia. Macam tadi saya kata ada beberapa perkara. Satu, mungkin kita akan cari data lepas berkenaan dengan perlawanan antara pasukan Malaysia dengan Universiti Malaysia dengan Universiti Thailand. Kemudian daripada perlawanan-perlawanan itu saya juga teruskan dengan analisis statistik yang lebih detail, bercerita tentang skor. Mungkin kalau skor tu bila kita buat analisis kan, kita boleh buatkan dia semacam pattern, macam graf sebagai analisis dia. Menunjukkan bahawa daripada skor tu makin lama makin rapat. Kita tak tahu daripada analisis tu. Jadi kita boleh buat analisis tu, kita nampak skor ni dia makin lama makin rapat. Pada tahun 2020, perlawanan melibatkan Thailand dengan Malaysia ni skornya dah semakin rapat. Maknanya sudah ada perubahan. Dulu asyik kena bantai ke, lawan aja kena bantai. Apa nama tu, straight game habis. Tapi bila 2020 dah mula ada peningkatan daripada analisis statistik tu yang kita nampak. So itu yang antaranya yang perlu kita jelaskan dan bincangkan. Kerana daripada itulah timbul satu persoalan dalam kajian itu, kenapa kita perlu kaji itu? Iaitu kita nak tahulah kenapa asyik kalah je ni, tak pernah menang pun. There must be something wrong. Mesti ada sesuatu yang berlaku. Sesuatu yang tak kena. Kenapa Malaysia tak pernah menang? Nampak? Dia punya cerita dia kena macam tu ya.
Sekarang ni kita tengok dia punya penulisan latar belakang. Saya bukan nak kata ini tak bagus ataupun bagus, tetapi saya nak you tengok dan you cuba faham macam mana penulisan dalam latar belakang masalah. Tadi saya dah sebutkan dua perkara tadi kan. Yang pertama apa? Cuba sebutkan apa yang pertama? Anyone? Kenal pasti. Cuba, Syukur apa dia? Kenal pasti masalah. Okey, dalam Boleh cari pasti data. masalah apa benda dua perkara yang saya sebutkan tadi yang paling tidak perlu ada untuk tajuk ni. Analisis skor perlawanan yang sebelum-sebelum ni. Okey, skor perlawanan, lepas tu lagi, tadi skor tu detail dia kan? Yang umumnya apa? Analisis statistik perlawanan. Okey, so ada dua ya. Okay. At least ada dua. Satu, analisis perlawanan. Katakanlah daripada 2010 kita dapat data, itu memang kena cari. Data tu ada di mana-mana, memang kena cari. Itulah dia kerja literature review. Maknanya kita memang kena cari data itu. Carilah kat mana-mana, you kena pandai mencari dia. Dan yang kedua, bila kita dah dapat data itu, mungkin kita akan, kalau ada juga data berkenaan dengan skor perlawanan, kita masukkan juga, kita bincangkan juga dua tu. Dari situ baru kita nampak ada sesuatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Okey, faham tu? Faham, nampak yang itu ya? Sekarang kita tengok apa yang dia buat. Kita tengok dekat sini, paragraf pertama. Bla bla bla, pasukan yang kuat di asalnya dari benua Asia. Malang pasukan telah menjuarai First Asian University Volleyball Championship di Bangkok, Thailand. Jika dibandingkan dengan pasukan bola tampar Malaysia, pasukan negara sekarang di tempat kelima, bla bla bla. Pasukan negara tewas mudah kepada pasukan Thailand. Oleh itu sudah pasti terdapat jurang perbezaan, bla 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 bla. Okey, umum kan? Ini bersifat umum. Perbezaan prestasi ini mencetuskan persoalan apakah faktor yang menyumbang kepada kejayaan. Spesifiknya, sebaik manakah prestasi pasukan bola tampar berbanding pasukan Universiti Malaysia hingga menang perlawanan dengan mudah. Justru itu, kajian ini dijalankan menerusi analisis perlawanan bagi mengenal pasti dan sebagainya. Okey, ada yang nak komen daripada 3 paragraf? Ada tak yang dua perkara yang saya sebut tadi? Tak ada, dia just macam cakap secara umum je. Secara umum kan? Maknanya dia tidak memaparkan permasalahan. Kalau you cerita kalah mudah, dia bersifat umum. Tidak ada data, tidak ada sumber sebagai bukti. Kalau dikata kalah mudah, skornya pun tak ada. Right? Skornya pun tak ada, statistiknya pun tak ada, analisis statistiknya pun tak ada. So ini dalam bahagian latar belakang ini dia gagal mengemukakan permasalahan yang saya maksudkan tadi. Okay? Jadi kalau you buat nanti, dia jadi macam, you kenapa nak buat? Orang akan tanya macam itu, kenapa nak buat? Yelah, Malaysia selalu kalah mudah. Biasalah, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang besok mungkin tahun depan kita menang. Kali ni dia menang. Macam tu kan? Perlawanan biasalah. Sebab tidak dibuat analisis dalam bahagian latar belakang masalah. Jadi orang pun tak tahu apa benda situasi sebenar. Tapi kalau kita mampu kemukakan dua perkara tadi yang saya sebutkan, statistik perlawanan antara Thailand dengan Malaysia tadi dengan skor-skor yang dicatatkan dalam setiap perlawanan, maka kajian ini merupakan satu kajian yang sangat menarik. Sangat menarik. Apalagi kalau kita ada data-data yang lebih detail berkenaan dengan pasukan bola tampar perempuan Thailand dan Malaysia secara detail. Secara detail. Alright, sampai situ ada. Jadi kalau saya menilai latar belakang masalah ini, sebenarnya memang ada masalah lah. Cuma dia mengemukakan masalah itu tidak dengan cara yang scientific. Right? Scientific. Ingat kan kajian saintifik tu yang saya minta baca tu, yang scientific. Tak ada data. Cerita saja. Ini kedai kopi boleh cerita.
Dia pergi petang-petang main bola pun boleh cerita. Malaysia kalah teruk lah. Ya, so apa masalah? Itu orang tepi jalan, orang sambil sembang-sembang boleh cerita. Tetapi kita bercerita tentang penulisan saintifik. Saintifik. Maknanya Oh, apa yang doktor, kita sebut mesti ada bukti dan sumber. Ya, Amirul. maknanya kan doktor cakap kena menyatakan apa, okay, katakanlah selama daripada 2010 sampai 2012 3 tahun tu maknanya Malaysia, contoh dia lah, Malaysia tidak pernah mencapai skor 10 selama 3 tahun berturut-turut apabila menentang Thailand. pasukan ni Thailand. Macam tu doktor? Maknanya kita buat, kalau ada jadual tu kita masukkan, buatkan jadual. Okey, 2010 ini dalam game apa, ini skor dia. 2011, 2010 pun mungkin ada 2-3 kali perlawanan kan? 2011, 2012. Okey, masukkan macam tu. Okey, dah masuk dalam table tu, bincangkan dia punya analisis dia. Baru nampak kan masalah dia? Baru nampak, Betul. Iyalah. Kalau tengok analisis statistik tu, semua skornya, apa nama tu, bola tampar berapa? 15 25 sih kalau full score. Sekarang punya apa? 25 25. 21. 21 kan? 21 21 kan? Katalah setiap kali lawannya 21-3, 21-1, 21-2, 21-4. Jadi you buat analisis daripada 2010 tu, kalau you nak tengok secara detail daripada skor tu, ini apa kena ni? Dia makan nasi, kita pun makan nasi, kita pun ada gym, kita ada, semua ada. Itu pun satu hal. There must be something wrong. Kalau tengok daripada skor tu, kan, daripada skor tu kita nampak, apa pelik ni? Daripada 2-3 tahun punya lawan ni, skor tak pernah lepas. 2-3, 2-3, 4. Kan dia menimbulkan satu persoalan. Okay? Itu dari segi skor kalau pergi detail. Kalau dari segi jumlah perlawanan, katakanlah daripada 2010 sampai 2012 tu, sebanyak 60 kali perlawanan. Okay? 60 kali. Katalah 60 kali. Ambil saja nombor, contoh 60 kali. Daripada 60 tu, satu kali pun Malaysia tak pernah menang. Ni dah kenapa? Macam tu. Kalau 60 tu Malaysia menang 30, Malaysia menang 20 kali, maknanya itu normal lah. Naik turun kan? Tapi analisis tu kita boleh buat dan kita perlu kemukakan dalam latar belakang masalah. Kemudian ada lagi satu perkara yang perlu juga kita kemukakan dekat situ supaya nampak permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji. Kita buat perbandingan dari segi kemudahan latihan sukan bola tampar di Thailand dan di Malaysia. Kita buatlah. Kita buat analisis lagi. Dapatkan data-data daripada sumber-sumber yang ada kan. Kita kena pandai carilah. So, cari dan kita buat comparison. In terms of comparison, dari segi kemudahan tidak ada masalah. Boleh dikatakan kemudahan yang ada di Thailand dengan di Malaysia adalah sama lebih kurang. Tidak banyak perbezaan. Mereka ada berapa stadium, mereka ada jurulatih macam mana dan sebagainya. Pendekatan latihan yang dilaksanakan. Itu kalau ada data itu masukkan lagi. So dari situ nanti kita dah boleh buat kesimpulan. Kan pada bahagian akhir permasalahan tu kita kemukakan. Sebab tu bila disebut macam gini kan, justru itu dijalankan menerusi analisis. Kenapa orang akan tanya, apa hal nak tengok, nak analisis perlawanan tu? Macam itulah, kan? Jadi dia tak nampak dia punya permasalahan. Tapi kalau kita boleh kemukakan pada bahagian akhir ni, daripada analisis, contohnya kita tulis macam gini daripada analisis perbandingan berkenaan dengan kemudahan sukan dan sebagainya antara Malaysia dengan Thailand, didapati bahawa, dia cerita kat situ, tidak terdapat perbezaan yang ketara. Thailand ada ini, Malaysia pun ada. Malaysia ada ini, Thailand pun ada. Bla 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 bla. Walaupun dengan mempunyai
kemudahan sukan yang seimbang dari segi kualiti, kuantiti, tetapi dari segi pencapaian masih lagi Thailand mendahului Malaysia. So daripada analisis di atas, statistik di atas menunjukkan bahawa Malaysia memang masih lagi jauh ketinggalan, right? Jauh lagi ketinggalan. So, barulah boleh cerita. Kajian ini dilaksanakan untuk melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tersebut berlaku. Itulah dia cerita bahagian latar belakang. Okay? Kalau you perhatikan kat sini, saya just nak bagi you gambaran sajalah. Kajian ini dijalankan menerusi analisis perlawanan bagi mengenal pasti dan membandingkan kelemahan dan kekuatan kedua-dua pasukan untuk dijadikan rujukan bagi meningkatkan prestasi, khususnya pada masa hadapan. So you nak banding apa? You tengok satu game saja. Katakanlah contoh satu game saja, you buat analisis. Apa yang you dapat? Apa yang you nak buat perbandingan, you tak nampak. You nak tengok kelemahan, kekuatan, susah nak tengok. Tetapi kalau you dah kemukakan permasalahan tu, and then you ambil salah satu perlawanan sebagai contoh, sebagai bahan untuk dibuat kajian, then baru nampak dia punya permasalahan. Okay, itu dia punya flow dia. Jadi saya bukan nak kata ini tak bagus. Kalau saya menilai ini, mungkin saya kata ini perlu ditambah. Okay, perlu ditambah yang saya maksudkan tadi itulah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Now, bila kita melihat ni masalah penyelidikan ni, masalah adalah perkara yang sangat penting dan perlu dikenal pasti sebelum sesuatu penyelidikan dilakukan. Ini yang saya kata tadi. Kita kena identify dulu apa masalahnya. Tadi dia tak nampak masalah tu tak begitu valid, tidak begitu valid kerana dengan melihat dalam benda tu mana dia tadi? Hanya melihat dalam salah satu kejuaraan ASEAN University Women's Volleyball Championship 2009 di Bangkok, hanya tengok ni satu saja, you dah nak buat kajian. Biasalah kadang-kadang waktu ni mungkin pasukan bola tampar Universiti Malaysia ni masa pertandingan tu semuanya datang bulan, mana tahu datang bulan. Kita tak boleh nak cakap. Jadi kita nak kata prestasinya merosot kerana itu, ini. Susah juga sebab rupanya bila you buat kajian semua datang bulan. Kan, semua datang bulan. Dah jadi prestasinya tak bagus. Bila orang datang bulan ni motivasinya pun kurang bagus. Macam-macam lah. Jadi itu yang saya kata tadi. Kalau tidak dikemukakan dengan secara detail kenapa, then kita akan menghadapi masalah dalam mengenal pasti kenapa kajian ini perlu dibuat. Kalau you tengok dia punya pernyataan masalah ni, you tengok ni analisis perlawanan ini dijalankan untuk menghasilkan satu analisis perlawanan. Apalah ni ayatnya sampai ada 2 kat sini ni. Analisis perlawanan. Ini pun sama, jangan ulang macam ni Semua dengar tu nanti sebab orang baca ni macam ni lah contohnya, diberikan contoh dah baru nampak dia punya ni yang berbentuk kuantitatif dengan menterjemahkan kekuatan dan kelemahan melalui percubaan kemahiran melalui percubaan kemahiran yang dilakukan semasa perlawanan. Aduh, panjangnya ayat, penat baca ni. Ayat jangan panjang-panjang macam ni, penat baca dia. Kalau you perhatikan kat sini, tengok melalui percubaan kemahiran perlawanan serta melakukan satu perbandingan antara kedua-dua pasukan dari segi kemahiran servis, serangan, blocking, reception. Jadi you buat analisis contohnya ini Bila kita dah sebut yang ini, maknanya perlu juga dibincangkan dalam bahagian sini dari segi teknik dan kemahiran, right? Teknik dan kemahiran. Isu teknik dan kemahiran.
perlu juga kita explore. Tadi kita dah explore dua perkara. Kemudian kita explore juga ni apa nama tu jumlah perlawanan. Kemudian kita dah tengok juga data statistik, analisis statistik pun kita dah bincangkan berkenaan dengan skor. Kita juga ada bincangkan tentang kemudahan sukan, right? Kemudahan sukan yang ada di Malaysia dan Thailand. Sekarang ni kita masukkan lagi satu perkara iaitu kita bincangkan juga berkaitan dengan kemahiran, kemahiran dan teknik pemain antara Malaysia dengan Thailand. Cuma isunya sekarang, ini yang susahnya, you nak cari tentang kemahiran dan apa nama tu teknik pemain-pemain. Ini yang agak susah lah. Ini yang kena identify. Kenapa you nak tengok dari segi apa hal? Jadi sebelum kita boleh tengok yang ini, contohnya servis, serangan, blocking, kita kena buat satu analisis kat sini juga berkaitan dengan teknik-teknik tersebut, right? Contohnya kalau kita nak kaji tentang servis, so kita kena ceritalah tentang kemahiran servis. Mungkin kat sini you cerita analisis servis dalam bola tampar. Analisis servis dalam bola tampar. So you buatlah kajian sedikit, kajian-kajian lepas. Orang mau buat kajian, okey, dalam membuat servis, dalam analis dalam membuat servis bola tampar ni, ini kriteria yang perlu ada, bla 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 bla. Pengkaji ni kata macam ni, pakar ni kata macam ni, servis mestilah macam ni, perlu ada gerak badan dia macam mana dan sebagainya. Itu berkaitan dengan servis, right? Cara lambungan bola, itu teknik lah. So kena bincang juga kat sini sebab kita nak kaji ni. Okay, servis. Kemudian attacking, ini serangan. Pun sama. Kat sini bincangkan juga tentang aspek attacking, attacking dalam volleyball. Banyak kajian menulis kan, banyak kajian menulis tentang teknik menyerang ni, attacking. Jadi dia orang kata kalau nak attack dia mesti macam ni, kriteria dia macam ni. Oh, ini you ceritalah, pumpang dalam kat sini. Barulah boleh kaji tentang attacking. Begitu juga dengan blocking dan reception. Right? Kena cerita kat sini dululah sebelum kita masukkan yang ini. Kalau tak nanti tiba-tiba je you tengok kat sini kan, pumpang cerita, tiba-tiba you nak tengok ni, servis, serangan, blocking dan reception. Kenapa nak tengok tu? Kan? Tapi you kena kemukakan kat sini dulu. Kaedah teknik terbaik buat servis, teknik terbaik buat attacking, blocking dan juga receiving. Ini perlu diceritakan. Barulah dekat sini you boleh buat cadangan. Saya nak mengkaji, nak melihat dari segi analisis itu, dari perspektif bagaimana pemain-pemain melakukan servis, serangan, blocking dan reception sebagai perbandingan. Alright, dah nampak dah flow-nya kan? Nampak flow-nya? Okey, dah jelas kat situ. Barulah pergi kepada objektifnya. Tinggal susun je lah. 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Okey. Now, bila kita kata sumber masalah ni jadi kalau macam kita ni dia kata sumber masalah. So nampak yang tadi macam mana nak menyusun latar belakang masalah. Tapi kalau you nak lebih mahir, nak lebih faham, jangan lupa carilah dalam apa nama tu, dalam sini dan buat pembacaan, Macam-macam you baca. Right? Contoh macam ni kan, katakanlah you nak tengok ni, right? You tengok ni. You boleh baca macam mana dia tulis. Nanti lama-lama you dapatlah gambaran dia. Okay. Jadi sumber masalah ni, kalau kita perhatikan kat sini, of course, dia ni berkaitan dengan apa yang berlaku dalam persekitaran kita lah. Sama ada apa yang kita lalui, apa yang kita nampak ataupun apa yang kita baca. So ini pun yang kita kata
boleh menjadi kepada sumber masalah yang kita nak kaji. Kalau di sekolah kan macam yang saya sebut yang lepas, you nak tengok tentang kasut, penggunaan kasut, pemakaian kasut kan. Kenapa saya nak kata pakai kasut dan sebagainya. So kita kena kemukakanlah aktiviti sukan di padang terbuka, di padang tertutup, aspek keselamatan dalam bersukan. So itu antara perkara-perkara yang kita perlu explore dan kita perlu bincangkan, sebelum kita nak buat sebuah eksperimen berkaitan dengan membuat aktiviti sukan dengan memakai kasut, Saya nak sebutkan satu benda lah, bila kita tengok ni kadang-kadang kita terlepas pandang, macam di sekolah kena pakai kasut, kata pakai kasut sekolah, selalu pakai kasut. Kenapa pakai kasut? Bukan masalah kena mesti pakai kasut pun tak apa, pakai je. Yang penting pakai kasut. Kenapa macam tu? Kerana aspek keselamatan. So, jadi you kena bincanglah aspek keselamatan dalam bahagian latar belakang masalah. Nah, nombor 3 ni, masalah yang diberi oleh orang lain. Kadang-kadang supervisor yang bagi. Dr. Alijah bagi. Okey, awak buat ni lah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau boleh, dia datang daripada kita sendiri sebagai penyelidik. Apa yang kita nak buat. Sebab bila kita berada dalam keadaan ataupun peringkat sekarang ni, mungkin kita dah lalui banyak perkara. Kita dah terlibat dalam sukan, tentang pembangunan, tentang psychological, tentang sosiologi dia, aspek prestasi dalam sukan. Kita dah tengok dekat situ dan kita dah lalui sendiri. Dia memberikan satu idea kepada kita. Saya nak kaji tentang prestasi sukan. Prestasi sukan dikaitkan dengan aspek motivasi contohnya. Aspek motivasi. Prestasi sukan dikaitkan dengan teknik latihan ataupun teknik kemahiran dan teknik ahli sukan berkenaan. So itu antaranya lah yang kita rasa hasil daripada pengalaman kita terlibat dalam sukan. Macam saya sendiri lah, kalau saya reflect kepada diri saya sendiri, saya nampak macam contohnya daripada sepanjang penglibatan saya dalam sukan, dalam banyak jenis sukan, dia kata jack of all trade, master of none. Saya ni main banyak game tapi tak mahir pun dalam salah satu game. Semua boleh main tapi tak mahir dengan baik. Jadi pengalaman saya bersukan, sepanjang saya bersukan daripada sekolah sampailah sekarang masih lagi bersukan, yang saya nampak perkara yang paling penting dalam bersukan ini adalah at least kita boleh tengok dalam dua keadaan. Pertama, objektif prestasi, dan yang kedua objektif perkembangan diri. Right? Kita boleh tengok dalam dua benda. Kalau contoh katakanlah prestasi, so macam mana? Kalau prestasi ni maksudnya pertandingan lah apa semua tu kan. Kita menang sana, menang sini, kalah, menang lagi, kalah, menang. That is prestasi. Satu lagi tentang perkembangan diri. Perkembangan diri mungkin berkaitan dengan kesihatan, kesihatan mental, kesihatan fizikal, kesihatan emosi dan sebagainya lah. Bila orang bersukan ni dia berjumpa dengan orang dan segala tekanan yang dilalui itu boleh dilepaskan melalui aktiviti fizikal. So macam-macam lah. Yang sihat, fizikal yang sihat. Kita tengoklah mana yang kita nak tengok. Adakah kita nak tengok kepada prestasi ataupun tentang perkembangan diri. Right? And then dari segi kriteria permasalahan pula, biasalah. Kalau nak kata menarik tak menarik, depends lah. Depends kepada kita. Macam mana kita mampu. Kita mampu mengemukakannya dalam bahagian latar belakang masalah ni. Dia kata menarik. Jadi kalau saya yang membaca, sebenarnya ini tak menarik pun. Pada saya tak ada, ni baru satu tournament saja. Apa masalah? Macam itulah. Takkanlah kerana kalah dalam tournament tu dengan teruk, peringkat awal dah habis, dia menimbulkan Malaysia ni ketinggalan jauh. Belum tentu. Sebab unless kalau kita boleh bincangkan
Ni kata First Asian University Women's Volleyball Championship 2009. Satu kan. Lepas tu ada tahun berikutnya 2010, Second Asian University. Lepas tu Third University, Fourth University, Fifth University, yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Barulah cantik dia punya permasalahannya. Okay, barulah cantik permasalahannya. Maknanya daripada 10 tahun pertandingan volleyball ni, Women's Volleyball Championship ni, Asian University Championship ni, Malaysia memang kalah saja. Nampak tak? Jadi dekat situ baru nampak analisisnya. Kalau hanya menggunakan satu saja, orang kata, yalah, tahun ni mungkin Malaysia, macam tadilah yang saya kata, mungkin semuanya datang bulan pada masa tu. Kita pun tak tahu sebab perempuan, tak tahulah perempuan yang dah tak datang bulan, yang dah menopause. Takkanlah dia masih ada di universiti. Menopause ni biasanya umur dah 50 ke atas. Biasanya lah. Itu dia punya cerita dia. Jadi kalau saya baca ni, saya tak nampak permasalahan ini sebagai sesuatu yang menarik. Itu yang dia kata tadi. Mestilah sesuatu yang menarik. Memang penting untuk dibuat kajian. Tapi kalau pelajar ni, pengkaji ni boleh membincangkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Ada 4 tadi tu kan. Ada 4 perkara tu dia bincangkan di sini. Then kajian dia memang nampak sangat menarik untuk dilaksanakan. Okay. Alright. Okay. And then satu lagi bergantung kepada faktor penyelidik. Ini macam tadi yang saya kata lah. Bergantung kepada you. Yang paling penting sekarang ni you ada 2 semester. Okay, 2 semester. Dan you tak boleh orang kata mengambil mudah. And then you dah last minute baru nak buat. Ini yang kadang-kadang jadi kelang kabut. Semester depan you akan pergi latihan mengajar. Saya cadangkan semasa you pergi latihan mengajar ni, cubalah tengok sekeliling di sekolah, di tempat anda ditempatkan mengajar tu. Mudah-mudahan tahun depan tu masa-masa latihan mengajar, sekolah memang buka. Yang tutup ni universiti. Sekolah dah pergi ke sekolah, cuba tengok permasalahan dalam PJK di sekolah. PJK, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah. Tengok betul-betul. Right? Apa sebenarnya yang berlaku. Gunakan you punya pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari selama 2 tahun setengah tu untuk melihat permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji. Mungkin masalahnya sama di sekolah A. Ada yang ditempatkan di sekolah A, dia dapat masalahnya ini. Yang ditempat masalah di sekolah B, masalahnya pun ini juga. Sekolah di C pun permasalahan yang sama. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi yang penting, you cuba ambil maklumat, catatkan, rekodkan apa semua tu supaya you dapat kenal pasti apa masalah-masalah penting yang menarik yang perlu dibuat kajian. Nak tahu kenapa macam tu. Contohnya macam tu lah. Ada soalan? Ada? Ini yang asyik live ni yang pasal. Connection putus-putus tak apalah. Okay. And then, kalau you perhatikan dekat sini, penyelidik mempunyai tenaga untuk melaksanakan. Ada fizikal yang sihat, instrumen nak buat penyelidikan itulah. Penyelidik punya sumber keuangan yang cukup. Ini yang saya kata, semasa you pergi latihan mengajar, you kenal pasti betul-betul. Apa permasalahan yang menarik yang you dapat lihat di sekolah berkenaan. Dari situ nanti you akan dapat boleh rancang lah. Kalau saya tengok dari segi perancangannya, memang cukup cantik. You akan latihan mengajar sampai bulan Jun. Bulan Mei, bulan Jun gitulah. Untuk semester 2 tu, Mei dan Jun. And kalau you gunakan masa itu untuk semasa latihan mengajar itu untuk mengumpul data, merekodkan
pelbagai perkara ataupun permasalahan dalam PJK di sekolah, di tempat anda mengajar sambil membaca dengan sedikit pembacaan yang saya tunjukkan tadi. Bila you dah rekodkan, habis saja latihan mengajar, you dah boleh rangkakan you punya permasalahan kajian. You dah boleh rangkakan. Sebab you akan datang semula masuk kelas, ya semester pendek you terus dengan latihan industri. Ya, betul. Jadi, you gunakan lagi tempoh tu untuk menambahkan lagi data-data berkenaan dengan permasalahan yang you dapat lihat dalam persekitaran. So, jadi, bila you datang balik masuk semester 1 tahun 4 itu pada bulan Oktober tu, you dah ada semua maklumat-maklumat yang telah dicatatkan selama 2 semester tu, semester 2 dan semester pendek. Yang you dah catatkan semua tu untuk diolah menjadi PSM 1. PSM 1. PSM 1 ni bab 1, bab 2, bab 3. Ini yang perlu dibuat. So itu cadangan saya lah. Tapi kalau tak dibuat, kita pun tak boleh buat apa. Sebab manusia ni dia macam kuda lah. You boleh bawa kuda ni pergi ke tempat air untuk minum kan. Tapi you tak boleh tekan kepala dia suruh minum air tu kalau dia tak nak minum. Macam ni lah, sama lah juga. Kalau you tekan kepala dia ditendang you. Sama juga macam ni jugalah. Saya sebut cadangan macam gini. Tapi kalau tak dibuat juga dalam semester 2 latihan mengajar dan semasa latihan industri pun itu terserah kepada you lah. Kepada you. So saya cadangkan teruskan macam itu. Supaya PSM 1 nanti tidak banyak masalah. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Masa saya buat projek sarjana muda dulu, sebenarnya saya dah mula projek sarjana muda itu daripada semester yang ketiga. Ini just nak share dengan you lah. Sebab saya nak habis cepat, saya tak nak buang masa. Semester 3 tu saya dah start kumpul data. Macam yang saya sebut tadi lah. Dah cuba fikirkan apa permasalahan. Dah tengok kajian-kajian lepas. Dah tengok artikel-artikel, bahan-bahan, semua dah saya carilah. Kumpul sikit-sikit daripada semester 3. Semester 3. Bila saya register saja untuk projek sarjana muda, semua maklumat dan bahan itu dah ada di atas meja. You imagine daripada semester 3, masuk semester 7 dengan semester 8, berapa lama dah tu saya kumpul sikit-sikit. Sebab you sentiasa cari. Bila you sentiasa cari, you akan jumpa. You akan dapat. So, kumpul-kumpul, masuk je semester 7 bila saya nak buat, semua dah ada di depan mata. Itu sebab saya boleh habis cepat dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, now, di persoalan ni tersedia data. Data tu ada ke tak ada. Sebenarnya ni bergantung kepada kita lah. Itu tadi yang saya kata, sejauh mana kita mampu mencari. Kalau tak cari, itu yang kita kata tak ada lah, mana ada, tak ada. Tapi kita cari baru 1 hari je cari. Ini contoh dia lah. And then, satu lagi yang saya boleh cadangkan, bila you start mencari bahan ni, you ada 44 orang yang terdaftar dalam list saya ni, kelas ni ada 44 orang. Okay, 44 orang. Saya punya cadangan, bila you pergi latihan mengajar ataupun sekarang ni you dah boleh mula fikirkan apa permasalahan yang ingin dikaji ataupun yang you rasa you minat untuk kaji. You share lah antara 44 ni. Buatkan list, you share. Amirul buat ni, Amirul yang ini buat ni, Vivlin buat ni, yang ini buat ni, yang ini buat tu. Saya nak tengok ni. Listkan supaya semua dapat tengok. Okay, semua dapat tengok saya interested dalam topik ni ataupun dalam permasalahan ni. Tuliskan seramai 44 orang and then share. Bila you share, one thing bagusnya apa? Bila semasa you mencari maklumat, mencari bahan ataupun mencari data, kajian-kajian lepas, kadang-kadang kita terjumpa bahan ataupun artikel ataupun kajian lepas ataupun tesis berkenaan dengan kawan kita punya topik. Katalah Vivlin cari tentang
tentang apa nama tu, berminat tentang kemahiran sukan dalam kalangan pelajar sekolah. Kemahiran sukan. Cari, tetapi yang dia jumpa motivasi dalam bersukan. Bukan kemahiran dalam bersukan, tetapi motivasi dalam bersukan. Oh, ini topik Amirul ni. Topik Amirul ni, ya okay. And then you ambil catatan, you bagi tahu Amirul. Amirul, saya jumpa you punya bahan lah, motivasi dalam bersukan di sini. Bang. Itu yang saya cadang supaya you share dan bagi memudahkan kawan-kawan. Nampak tak? Itulah yang antaranya membantu you cepat. Membantu you cepat. Kalau you cari sendiri saja, jumpa yang kawan punya pun you buat tak tahu, buat bodoh je. Jadi kesianlah kawan tu nanti cari lagi. Kebetulan kita dah jumpa, kita ambil catatan, ni dia. Kau punya ni kat sini. Kau pergi cari sini. Nanti dia tinggal carilah. Mungkin nanti orang lain jumpa yang you punya, dia bagi tahu you, mudah sedikit kerja macam tu. Itu technical cara bekerja. Okay? Now, masalah yang terlalu kerap dikaji ataupun ulangan tetapi masih lagi penting. Tak adalah itu yang saya kata tadi. Sebab bila kita nak kata buat satu kajian yang 100% baru, mana ada dalam dunia ni. Tak ada yang 100% baru. Kita pun tak boleh terfikir apa benda tu. Kecuali sesuatu yang, yelah benda yang kita tak terfikir. Bila selagi kita terfikir tu, maknanya benda tu dah ada pun. Orang dah buat pun. Kalau kita tak terfikir ni, macam tu lah. Macam kita katalah contoh, kita nak mengkaji tentang Tuhan. Dari segi bentuk, rupa. Kita tak ada pengetahuan tentang tu. Yang kita ada, okey. Dia punya apa nama tu, dalil dia macam ni kan, tentang ketuhanan. Setakat itu sajalah yang kita pelajari. Tapi kalau kita nak gambarkan sebetulnya, memang tak ada idea lah. Sebab itu bukan kita punya capaian. Tuhan tak bagi dia punya capaian ke situ. Kita pun tak tahu nanti di akhirat nanti dapat tengok dia ke tidak. Mudah-mudahan kita dapat jumpa dengan dia dalam keadaan yang baik. Itu kita punya doa lah. Sebelum nak jumpa dia tu kena pastikan kita ni baik lah. Baik dia punya kat dunia ni baik supaya dapat jumpa dengan dia. Kalau tak ada chance dia pun tak nak tengok kita. Okay, now. So jadi maknanya nak kata yang sesuatu yang baru ni memang susah lah. Memang susah. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya pengulangan kepada kajian-kajian yang lepas. Cuma dalam bentuk yang lain. Dalam konteks yang lain, and then dalam keadaan yang berbeza, situasinya berbeza. Jadi itulah yang memberi ruang. Sebab tu dipanggil research. Dalam bahasa Inggeris research, sentiasa mencari. Dia semacam satu spiral, berjalan terus. Hari ini orang cari, besok orang kaji lagi, lusa orang kaji lagi, seterusnya. Betul. Okay, silakan. Saya nak tanya, kalau macam kan masalah yang kerap dikaji atau ulangan tapi masih lagi penting. Contohlah kalau macam research tu tahun 1998 contoh. Okay. So kan macam dah tak relevan kan sebab dah lebih daripada 20 tahun. Jadi kita sebagai pelajar ni, kita nak buat lagi sekali research yang sama. Mungkin data dia akan berbeza. Jadi macam tu boleh ke tak boleh ke? Tak ada masalah. Kalau saya boleh sebut, tak ada masalah dari segi itu. Sama ada kita nak kata masalah tu relevan ataupun tidak, ini yang paling penting. Ini yang saya kata tadi. Kat sini yang paling penting. Right? Bila kita boleh bincangkan dia punya permasalahan tu secara detail yang macam tadi yang saya kata, sepatutnya orang ni dia perlu bincangkan ada 4 perkara yang dia perlu bincang dekat sini. Right? Jadi bila kita mampu bincangkan tu, walaupun dulu orang pernah buat tahun 98, right? Mungkin dia buat tahun 98, dia punya championship tu 90, 91, 92 dan sebagainya. Tetapi sekarang ni bila kita nak buat tahun 2020, kita bercerita tentang pertandingan tahun berapa? 2015, 2016. Konteks ni dah berbeza, kemudahan dah berbeza dan sebagainya. Jadi nak menerangkan tentang relevan tak relevan tu kat sinilah.
dalam latar belakang masalah ni. Kalau kita mampu membincangkan perkara-perkara yang penting berkaitan dengan permasalahan tu dan nampak dia punya relevan tak relevan, boleh dibuat tak dibuat, menarik tak menarik, jadi tidak ada isu relevan dengan tak relevan. Right? Sebab setiap kajian itu memang memberikan input tambahan. Setiap kali kita buat, kita dapat sesuatu pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang baru. Okey? Boleh macam tu? Cukup? Yang lain-lain? Maknanya kalau you nak tahu, nak pastikan masalah tu masih lagi relevan, kat sinilah tempatnya yang you perlu kemukakan. Selain daripada yang ini bezanya latar belakang masalah ni dengan tinjauan literatur tu ataupun sorotan kajian, bezanya kalau di sini ruangannya sedikit, tak banyak, mungkin berapa muka surat sajalah. Tetapi kalau di dalam bab 2 sorotan kajian, kita ada ruang yang lebih luas, lebih banyak. Jadi sebab tu dalam bab 2 tu dia lebih panjang, perbincangannya lebih panjang lebar. Okay? Alright. Itu dia punya ni. Nanti mungkin you boleh baca. Bila you baca ni nanti you nampak lah. Sebab itu kadang-kadang bila you kemukakan macam ni, itu yang saya kata bukan nak kata ini baik tak baik. Tetapi kalau you baca penulisan latar belakang kajian ni, yang saya bagikan contoh ni, you tak nampak sesuatu yang menarik. Hanya satu sajalah. Yang you kata kalah teruk. Kalah teruk ni biasalah. Manchester United pun kadang-kadang dia kalah teruk. Tiba-tiba je kalah. Sini ada siapa yang Manchester United? Ramai. Tiba-tiba je kalah. Syukur. Salah seorangnya. Oh, kebetulan Apa pula Manchester United? Tak, itu contoh. Maksudnya macam tu. Kalau sekali kalah kan takkan you terus buat kesimpulan Manchester United ni tak pandai. Mana boleh. Tetapi you akan membuat satu kajian, membuat satu analisis mengenai tim Manchester United berkenaan dengan kekalahan itu dari aspek yang macam tadi yang saya sebutkan. Kenapa saya nak tengok kekalahan tu? Bukan hanya sekali kalah terus kita kata Manchester United tak bagus macam tu kan. So, kita buat kajian. Macam tu. Okey, ada soalan lain? Doktor, yang latar belakang masalah tu, maknanya kita kena just bagi tahu macam kata katakan aja masalah berserta data yang simple saja kan doktor. Itu yang saya sebut lah. Sebab dia sebut latar belakang tu kan. Macam kita kata pergi ke paradigm. Semua dah pernah pergi paradigm kan? Dah doktor dah. Contohnya kalau kita pergi paradigm, ni nak cerita makna latar belakang masalah lah. Katakanlah kita nak pergi ke paradigm. Katakanlah kita pergi ke paradigm, orang akan tanya, kenapa you pergi paradigm? Alright? Itu soalan yang mudah saja. Kenapa pergi paradigm? Kenapa you tak pergi Plaza Angsana? Itu dia punya soalan dia. Yang soalan yang paling mudah. Sama lah juga macam ni. Bila dia kata you nak buat kajian tentang tim tadi, perlawanan ni kan, perlawanan ni. Soalannya orang tanyalah, kenapa you nak tengok perlawanan ni? Kenapa? Apa masalahnya? Macam tu kan? Itu yang saya kata, dalam proses kita menjawab kenapa kita nak tengok, kenapa kita nak kaji, kat sinilah yang kita kemukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Tadi saya dah bagi contoh, ada 4 perkara sini. Contohnya, memang menariklah apa benda dalam Malaysia ni. Selama ni saya tengok masa pertandingan ni, Malaysia kalah teruk lah. Apa ni? Cuba tengok apa benda yang berlaku antara Malaysia dengan Thailand ni, teruk. 21-0 ni, apa hal? Bila ada timbul aja persoalan tu, you cuba cari data, cari maklumat untuk dibuatkan satu analisis. Patut pun. Yang game ni waktu ni 21-0. Cek balik ke belakang, tengok data statistik, kumpul, buat analisis. Memang betul. Malaysia tak pernah menang pun. Baru nampak. Jadi,
Saya ingat nak buat kajian lah, mahal boleh jadi macam tu. Macam tu kan. Ni secara logik, secara mudahnya dalam kita memahami latar belakang. Kalau kita tak kemukakan macam tu, nanti kita tak nampak dia punya permasalahan. The same thing tadilah macam pergi ke paradigm. Kenapa you nak pergi paradigm? You pun terpinga-pinga. Tapi untuk menjawab kenapa saya pergi ke paradigm, and then you akan buat satu perbandingan. Kenapa saya pergi ke paradigm? Paradigm ada ini, ada itu. Angsana tak ada, ini tak ada. Kan? You kemukakan yang itu kan? Barulah orang boleh faham kenapa you pergi paradigm. The same thing macam ni. Kenapa you nak kaji ini perlawanan ni? Sedangkan you tengok tim lain, mungkin Thailand lawan Indonesia pun sama. 21-0, 21-0. Thailand lawan Vietnam pun sama, 21-0. So, kenapa you nak kata tim Malaysia? Macam itulah. Maksudnya macam tu. Itu peringkat latar belakang masalah. Kenapa perlu dikemukakan sedemikian. Okey, yang lain ada tak? Right, kalau you perhatikan di sini mengenal pasti situasi bermasalah. Dalam bilik darjah, dalam kelas. So, you perhatikanlah tengok. Masa latihan mengajar nanti ataupun melalui pembacaan sepanjang semester ni dalam kursus ni, baca, tengok tesis orang, laporan-laporan di surat khabar apa dan sebagainya tu kan. So you baca kat situ dan you boleh fikirkan, oh banyak sebenarnya permasalahan yang boleh dikemukakan. Sekarang ni apa nama tu, you perhatikan dekat sekolah. Dulu satu ketika dulu sekolah dikatakan tempat melahirkan atlet, universiti juga dikatakan tempat melahirkan atlet. Tetapi sekarang sekolah dan universiti merupakan kubur atlet. Ini orang banyak bercerita lah, kubur atlet. Apa sebenarnya yang berlaku? So mungkin you nak buat satu kajian berkenaan dengan tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Dan dia akan jadi satu perkara yang menarik lah. Kenapa dia boleh sampai boleh dikatakan sebagai kubur atlet. Sekolah je habis, masuk universiti je habis. Tak boleh berkembang dah langsung. Ini yang kita nak. Mesti ada something wrong lah. Dan kita buat kajian. Okay. Nah, you perhatikan kat sini ya. Seorang guru melihat suatu kesukaran yang terdapat dalam bilik darjah. Beliau tidak berpuas hati dengan kemajuan membaca muridnya dan ingin menyelesaikan kelemahan tersebut. So, apa yang dia buat? Ini pengalaman dia sendirilah dalam kelas. Bila dia mengajar, kemajuan membaca muridnya di tahap yang rendah. Kenapa ni? Apa hal? Kelas dia merendah, kelas sebelah okey je. Macam itulah. Kemudian untuk memahami permasalahan tu, dia kumpul maklumat ataupun data yang dipercayai sebagai kesan yang menyebabkan keadaan tersebut boleh berlaku. Okay? Jadi sebelum dia pergi kepada yang lebih detail, dia kena identify lah. Sekarang ni dia kata kelemahan. Itu berdasarkan dia punya observation. Jadi untuk memastikan data itu permasalahan tersebut menjadi lebih jelas, so dia kumpul data lah. Buat survey ringkas, jumlah yang lemah membaca dalam kelas tu. Mungkin you buat test. Okay, buat satu test ujian membaca. Membaca mudah, tengok macam mana. Dan adalah skala yang ditetapkan. Okay, ujian ni macam ni. Kalau dia boleh baca dalam keadaan macam ni, maknanya dia dikategorikan sebagai boleh membaca. Kalau dia membaca dalam keadaan ni, tempoh masanya panjang, dengan mengeja dan sebagainya, dia skalanya menjelaskan dia ni dikategorikan sebagai lemah membaca. And then mungkin dia nak tengok dari segi jantina pula. Daripada dalam kelas itu dia nak tengok perempuan ada 20, laki-laki ada 30. So tengok daripada 20 berapa persen jantina yang lemah, perempuan yang lemah membaca. Daripada 30 ada berapa persen yang lemah membaca. Jadi dapatlah dia data sebagai bukti menunjukkan kelas tersebut
menghadapi masalah lemah membaca. Okay. Lain-lain perkara, inilah dia. Tadi saya dah sebutkan, ni antara data-datanya lah. Yang antara yang data yang boleh difikirkan untuk dikaji. Okay. Alright, now ini sebagai dia punya ni lah. Sebagai dia punya ni, tadi yang saya dah sebut, keadaan masalah, kenapa kajian perlu dilakukan, fakta penyokong dan relevan, idea asal bagaimana timbul hingga menampakkan masalah. Inilah yang saya sebut tadi lah. Manakala selepas habis yang ini, katakanlah you sempat sampai bahagian latar belakang masalah tu, you akan sampai pada peringkat yang ini, yang last sekali, paragraf yang terakhir ni. Biasanya kita akan tulis macam ni lah. Kita akan tulis macam ni. Tapi sebelum kita sampai peringkat yang dipanggil pernyataan masalah ni, itulah yang saya kata tadi, paragraf yang terakhir kita tunjukkan kenapa permasalahan tersebut berlaku. And then bila masuk kepada pernyataan masalah, barulah kita sebutkan yang ini. Okay. Ini sebuah pernyataan masalah. Apa yang akan dikaji. Nyatakan dengan jelas permasalahan yang telah dikenal pasti. Berkait rapat. Ini berkait rapat dengan objektif dan juga persoalan. And then gambaran umum kenapa perlu dilakukan. Tadi kalau kita kata kajian ini akan mengkaji ataupun akan melihat beberapa aspek dalam tadi contohnya apa boleh dibuat tadi ni dia service, serangan, blocking and reception. Service, attacking, blocking and receiving. Okay. So inilah antara pernyataan yang perlu dijelaskan dalam pernyataan masalah, iaitu variabel-variabel yang menjadi fokus kajian. Apa yang kita nak kaji. Okay. Barulah nanti habis saja kita nyatakan yang ini, baru kita senaraikan apa dia yang kita nak kaji dalam bentuk pernomboran. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Hipotesis kajian ni bergantunglah. Kalau kita ada hipotesis, kalau tak ada masalah. Biasanya persoalan kajian ni pun dah memadai. Okay. Ni objektif dia. Objektif ni macam-macam. Kita boleh tulis lah ya. Perkataan ni. Kalau nanti you tengok lah tesis-tesis kawan-kawan you yang ada yang dalam sini ni. Cuba you tengok nanti. Supaya you dapat gambaran macam mana dia menulisnya. Macam inilah nampak. Buat perbandingan, mengenal pasti nisbah. Ini contoh lah. Contoh yang boleh tengok. Okay. Menganalisis, membanding, meramal, mengukur. Macam-macam perkataan tu boleh. Sebab ni you detailkan. Kat sini you dah nyatakan secara jelas apa variabel yang akan dikaji. Ini you senaraikan macam mana variabel tersebut akan dikaji. Right? Nah, ini persoalan kajian. Perbezaan antara persoalan dengan objektif ni dalam bentuk pernyataan. Dan persoalan itu pernyataan yang ada dalam objektif kajian tadi tu ditulis semula dalam bentuk ayat tanya, persoalan. Okay? Sebab itu dia beza dia kat situlah. Benda ni kontennya sama tetapi dua perspektif berbeza, iaitu dalam objektif dia tulis dalam bentuk pernyataan, dalam persoalan tu ditulis dalam bentuk soalan. Okay, ada soalan? Okay, ini dia punya hari ini punya ni. Cuma saya nak kaitkan sedikit dengan tugasan ya. Jadi kalau you tengok tugasan ni, okay, ada dua benda yang you kena buat. Proposal kajian satu proposal kajian, lepas tu analisis data, simulasi, and yang ketiga rakaman video pembentangan. Okay, rakaman video pembentangan. Jadi dalam proposal tu you nampak dekat sini lah. Ni pun saya dah discuss itu hari kan.
perkara-perkara dia 1.0 sampailah 8.0 kat sini 8.0 apa benda yang perlu ada. So you dah boleh start menulis di sini, right? Dah start menulis lah pengenalan and then latar belakangnya apa, macam tadi yang saya sebutkan, cubalah buat. Okay. And then laporan analisis data simulasi. Ni data simulasi ni nanti saya bantu dalam aspek macam mana nak buat lah, macam mana nak buat. Okay. And finally dia menyerahkan rakaman video. Okay, rakaman video. Jadi apa yang kita bincang tadi itu memang sangat penting, iaitu pada bahagian pengenalan, latar belakang, pernyataan masalah, objektif dan persoalan. Nanti the next round kita akan cuba tengok berkaitan dengan reka bentuk pula. Reka bentuk. Macam mana kita boleh faham apa kaitan reka bentuk dengan 4 perkara sebelum ni, iaitu latar belakang, pernyataan, objektif, persoalan kajian. So ini ni 4 ni apa kaitannya dengan reka bentuk. Nanti saya tunjukkan macam mana ianya sangat berkait rapat. Okey. Okey, ni dah mula tulis lah, tulis sikit-sikit. Sambil tu nanti saya akan update sikit-sikit tugasan supaya you baca ini, baca itu, baca ini supaya you dapat idea yang lebih. Okey, ada soalan? Ada doktor. Apa beza penyataan masalah dengan persoalan kajian tu? Tadi kalau yang saya sebutkan ni mana dia? Sekejap Kalau you tengok balik ni, ini pernyataan masalah ni, you tengok dekat kajian ni pernyataan masalah. So inilah dia, menerangkan tentang apakah fokus kajian yang akan dilaksanakan. Ini yang perlu ada, yang perlu ditulis dalam pernyataan masalah. Okay? Pernyataan masalah. So you kena bincang dalam bentuk paragraf, pernyataan masalah. Apa fokus kajian? Apa masalah yang ingin dikaji? Right? Manakala objektif dan persoalan tu disusun. Tadi ni dah kita ceritakan secara umum dalam paragraf perbincangan. Ini kita senaraikan satu persatu. Okay? Itu beza dia lah. Alright, boleh? Okey doktor, terima kasih. Alright, ada yang lain? Saya rasa tak ini sangatlah. The next round kita cuba tengok reka bentuk pula reka bentuk kajian. So kenapa kita kata macam tu? Sebab daripada 4 tadi, latar belakang masalah, pernyataan masalah, kemudian objektif kajian dan juga persoalan kajian, keempat-empat ini nanti akan memberikan kesan kepada kita punya reka bentuk kajian, right? Kita punya reka bentuk kajian. Jadi kalau kita baca yang pertama, latar belakang, pernyataan, objektif dan juga persoalan ni, bila kita baca nanti, kita akan nampak apa jenis reka bentuk penyelidikan yang sesuai digunakan, Okay? So next round kita nanti tengok dia punya reka bentuk kajian pula, reka bentuk kajian. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya rasa setakat tu dulu. Tapi sebelum tu, cuba you ni dulu. Jangan. Mana kelas awak ni? Sini. Sekejap
Okay, saya cuba uh, alright, cuba tolong ni scan dulu kehadiran tu. Okay, tolong scan kehadiran tu. Dapat tak? Dapat data saya dapat. Okay, scan dulu. Okay, lagi ada sikit lagi tu. Okay, lagi 3. Siapa yang belum tu? .41. Siapa lagi tu? Lagi 3 belum tu. Ni 3 orang ni cuma on kelas tapi hilang ke apa ni? Betul. Boleh tolong scroll ke atas aku? Nak check nama. Bawah ni boleh. Okey. Tak maksud saya doktor nak tengok siapa yang dah. Oh, Semua ni ramai ni. Baru 41, ada 4 orang lagi. 42. Siapa yang last tu? Lagi 2. Sebelum kita tutup ni, nanti kalau tak, nanti kita kira tak hadir. Okay, cepat. Siapa ni belum? Lagi seorang. Oi, susahnya. One more. Okay. Right, seorang tak ada. Saya tak tahu siapa tu.
Nanti saya check lah. Jangan tak datang terus. Dia kadang on masuk sini join tapi duduk entah mana pergi hilang mana tak tahu. Okay, so ada soalan sebelum kita tutup kelas pada hari ini. Cuma saya minta untuk yang kelas akan datang, tolong baca apa yang saya dah sebut. Cuba draftkan apa yang perlu untuk you punya tugasan tu, proposal tu. And then nanti untuk bila kelas start pukul 11 tu kena cepat sikit lah. Jangan pukul 11 baru nak on. Maksudnya sebelum tu you dah on lah. You dah on supaya you boleh join. Supaya you boleh join. Okay, semua ada soalan lain? Kalau tak ada, so saya ucapkan terima kasih. Cuma seorang saja tadi yang tak tak tengok attendance tu. Nanti saya tak tahulah kenapa dia hilang ke apa ke, saya tak tahu tu. And kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Have a nice day. Alright semua, Assalamualaikum dan have a nice day. Terima kasih. Terima kasih.